Isu pemanduan mabuk ini seperti tidak ada penghujungnya dan kita sering mendebatkannya baru-baru ini apabila beberapa insiden berlaku dan meragut nyawa orang tidak bersalah. Saya mahu berbincang berkenaan dengan perkara ini dengan saudara Nur Azhar Zainal. Beliau adalah pengerusi Persatuan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Komuniti Putrajaya PKJR, dan Azhar juga sering menyuarakan tentang isu ini. Azhar, sebelum saya pergi ke Azhar, saya ingin mainkan satu klip audio untuk Azhar dan juga penonton di luar sana dengar. Kita mainkan dulu. So, sepatutnya hukuman nyawa dibalas dengan nyawa sebenarnya. Saya memang kalau dibalas dengan nyawa pun takkan mengembalikan nyawa suami saya, tapi tolonglah depannya diharapkan kerajaan tegaskanlah hukuman bagi pemandu mabuk yang tak bertanggungjawab sangat ni, sebab dia mengancam nyawa. Hari ini suami saya, tak tahu kemudian hari siapa pula. Kan? Jangan cakap super bikin. Nak buat betul-betul. Sebab kita semua marah sebenarnya. Semua orang nak benda tu ditegaskan. Buat, jangan pakai cakap je, tapi buat. Buktikan untuk kita semua. Okey, Azhar, kita menghormati lunas undang-undang dan peruntukan yang sudah pun dimaktubkan dalam undang-undang, tapi kita juga iktiraf dan kita juga sedar bahawa waris mangsa-mangsa yang tidak bersalah ini mereka mahu menuntut keadilan. Seringkali sebelum ini kalau kes pemanduan mabuk, ia akan dihukum dan dia didakwa di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 APJ yang memperuntukkan hukuman seperti penggantungan lesen, penarikan lesen dan penjara. Adakah Azhar yang memerhati isu ini dengan rapat berpendapat bahawa kesalahan sebegini boleh didakwa di bawah kanun keseksaan kerana membunuh ataupun menyebabkan kematian kerana cuai? Okey, terima kasih Tuan Wani. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam isu pemandu mabuk ini. Pada pandangan saya dan juga semua ahli jawatankuasa persatuan saya, pemandu-pemandu yang terlibat dalam kemalangan dalam pengaruh alkohol ini perlu diberikan satu tindakan undang-undang yang sangat tegas dalam usaha kerajaan untuk membeteras mereka-mereka ini supaya tidak memandu dalam pengaruh alkohol. Dan juga berkaitan dengan isu pendakwaan di bawah kanun keseksaan ini, saya bagi pihak Persatuan Keselamatan Jalan Raya Putrajaya juga berpendapat bahawa perkara ini perlu kita serahkan kepada bidang kuasa peguam dan juga bidang kuasa pihak polis yang akan bertindak di bawah akta berkenaan atau akta mereka sendiri. Dan bagi pihak persatuan, yang lebih penting ialah kita ingin mendidik kepada semua pemandu-pemandu kenderaan di Malaysia, khususnya di Putrajaya, supaya tidak memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Dan program-program pendidikan ini akan terus dilaksanakan oleh pihak persatuan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya, khususnya Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Keselamatan Jalan Raya, pihak polis dan juga badan-badan yang berkaitan seperti di Putrajaya, kita ada Perbadanan Putrajaya dan juga Penguatkuasa Perbadanan Putrajaya. Bagi aspek timbang rasa dan belas kasihan kepada mangsa-mangsa yang diakibatkan oleh kemalangan ini, pihak persatuan juga berharap bahawa satu undang-undang perlu digubal oleh kerajaan untuk melihat bagaimana mereka-mereka ini, mangsa-mangsa ini dapat kita bantu bukan saja dengan melalui keso, malahan dengan bantuan dengan kaedah-kaedah lain agar mereka ini dapat terus menjalankan kehidupan seperti manusia yang lain, bersejahtera dan juga mendapat keperluan yang selayaknya. Okey, Azhar, maaf kita tak cukup masa, mungkin secara ringkasnya saya mahu kongsikan screenshot ini ataupun tangkap layar ini. Baru-baru ini Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong ada berkata kementerian sedang meneliti rancangan untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dari pendapat Azhar, apa yang perlu ditambah atau apa yang perlu ditambah baik kepada akta ini dari segi perspektif pemanduan mabuk? Dari segi perspektif pemanduan mabuk ini bukan sahaja akta ataupun denda yang akan menjadi pengajaran kepada pemandu-pemandu yang mabuk ini, tetapi yang lebih penting daripada itu ialah program-program bercorak pendidikan
kepada semua pemandu-pemandu yang ada di Malaysia ini, apabila mereka memandu kenderaan, perlulah kita tekankan kepada mereka supaya mereka tidak di bawah pengaruh alkohol. Dan penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas kepada pemandu-pemandu yang melanggar ini perlu dilaksanakan kerana undang-undang yang sedia ada memberikan denda yang agak rendah dan mungkin boleh di dalam kemampuan untuk mereka membayar. Malahan ada setengah-setengah kes pendakwaan tidak dapat dilaksanakan dengan lebih tegas. Jadi berbagai-bagai pihak perlu menggembling tenaga. Bukan sahaja pihak polis, JPJ dan pihak kerajaan. Malahan pihak NGO juga perlu bekerjasama dalam kita sama-sama memberi pendidikan, pendedahan kepada semua pemandu di Putrajaya dan juga di seluruh Malaysia dalam usaha supaya pemandu-pemandu ini tahu bahawa memandu di dalam pengaruh alkohol boleh menjadi penyumbang kepada kemalangan, dan bila berlaku kemalangan bukan sahaja kepada mereka, malahan akan mengakibatkan orang lain yang mempunyai anak, keluarga dan sebagainya. Okey. Itu lebih penting daripada itu. Terima kasih Saudara Nur Azhar Zainal, Pengerusi Persatuan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Komuniti Putrajaya PKJR, dan kita harapkan kami ucapkan takziah kepada semua waris mangsa yang terlibat dengan insiden sebegini.